Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa dalam Syaban tu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa jadi banyak puasa dalam Syaban tu? Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang dia sibuk dengan urusan-urusan keagamaan dan macam-macam, ada hal-hal penting. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang safar, dalam safar. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam jihad fi sabilillah. Jadi puasa-puasa sunat seperti mana Isnin, Khamis, puasa Ayyamul Bid dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dapat buat. Tertinggal. Jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalaulah tertinggal mana-mana amalan sunat, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada balik, ganti balik. Jadi beberapa hari dia tidak sempat puasa daripada Isnin Khamis ke, daripada Ayyamul Bid 13, 14, 15, pertengahan bulan biasanya puasa tu mana-mana ada tinggal disebabkan safar dan jihad dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qada balik sebelum tiba Ramadan tu, iaitu bulan Syaban. Dengan itulah jadi banyak hari puasa dalam bulan Syaban tu. كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين. Seolah-olah Abdullah bin Mubarak nampak kedua-dua hadis. Kedua-dua hadis maksudnya hadis datang berkenaan dengan puasa bulan Syaban ni kebanyakan hari. Ada hadis begitu. Wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Itu. Dan juga hadis yang datang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Sya'ban kullahu, keseluruhannya. Jadi pandangan Abdullah bin Mubarak yang kata harus dalam bahasa Arab ni puasa aksara syahri itu boleh kata puasa asyahra kullahu tadi, apa yang dia kemuka tu. Seolah-olah Abdullah bin Mubarak ni pendapat dia kedua-dua hadis ni bersesuaian, muttafiq, tidak ada apa-apa khilaf di situ, tidak ada apa-apa percanggahan di situ. Innama ma'na hadzal hadis annahu kana yasumu aktsara asy-syahri. Hanya maksud di sini jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa kebanyakan hari dalam bulan Syaban tu. Diambil maksud begitu. Babu ma jaa fi karahiyatis shaumi fi nisfil baqi min Sya'ban li hali Ramadan. Bab berkenaan dengan makruh puasa ataupun larangan puasa pada separuh baki daripada Syaban. Maksudnya lepas daripada 15 Syaban tu larang puasa sunat di hali Ramadan, kerana situasi akan berhadapan dengan bulan puasa tu. Kalau puasa pada separuh akhir Syaban tu, bimbang orang itu lemah tenaga, dia nak hadapan dengan puasa bulan Ramadan tu kurang tenaga keadaan dia. Jadi
disebabkan puasa sunat tu tak mau ada gangguan pada puasa fardu. Jadi itu hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bagi puasa nisfa akhir Syaban tu. حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. Riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tinggal lagi separuh daripada Syaban, 15 hari lagi nak puasa tu, fala tasumu, jangan kamu puasa. Maknanya jangan kamu puasa sunat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang umat dia lemah tenaga daripada menunaikan puasa Ramadan dan juga qiyam pada malam tarawih dan sebagainya akan jadi lemah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang puasa pada separuh akhir Syaban tu. Tapi hukum larang di sini ada sebagian ulama ambil wan nahyu litanzih, itu larangan makruh tanzihi. Kalau bagi orang agaknya dia tu selalu puasa Isnin Khamis, kalau begitu dia kira dia gagah dengan sebab dia puasa pada hari-hari separuh akhir Syaban tu, dia tidak akan jadi lemah dan tidak akan ganggu dalam puasa Ramadan tu. Bagi mereka keadaan macam tu boleh, harus dia puasa. Larang tu larangan makruh tanzihi. Makruh tanzihi maksudnya syu'batum minal jawaz, sebahagian daripada harus juga. Tengok keadaan yang puasa tu mampu ataupun tidak, buat keputusan di situ. Jadi yang larang ni bagi mereka yang tidak mampu. Kalau mampu, tidak. Mengapa? Boleh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab sebelum ni, dia puasa bulan Syaban ni hampir keseluruhan. Bulan Syaban tu kebanyakan hari dia puasa tu. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu. Kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia puasa dalam bulan Syaban banyak hari puasa, tidak akan mengganggu puasa bulan Ramadan tu, sebab kekuatan Nabi Anbiya ni lebih daripada kekuatan manusia biasa. Itu satu. Yang keduanya, seperti mana dah saya bagi tahu tadi, puasa-puasa Rasulullah SAW dah terlepas disebabkan safar, jihad dan sebagainya. Nabi SAW qadha balik. Walaupun puasa sunat, adat kebiasaan Rasulullah SAW memang gitu. Kalau dah tertinggal, dah terlepas, Nabi SAW buat semula, qadha balik, ganti balik. Itu jadi banyak hari, kebanyakan hari dalam bulan Syaban ni Nabi SAW puasa. Disebabkan dalam bahasa Arab boleh guna istilah keseluruhan bagi kebanyakan tu. Kebanyakan hari Syaban puasa, nak kata keseluruhan
bulan Syaban ni Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa. Maknanya kata-kata begitu tu harus dalam bahasa kita pun boleh juga guna, ada juga guna begitu. Jadi kena faham maksud sebenar yang dikehendaki itu. Jangan ambil dengan terjemah bahasa sahaja. Kalau begitu akan jadi 2 bulan berturut-turut cukup-cukup. 2 bulan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa. Akan jadi maksud begitu. Sebenarnya tidak macam tu. Qala Abu Isa, hadis Abi Hurairah hadithun hasanun sahihun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi ala hadzal lafz. Wa ma'na hadzal hadits inda ba'd ahli al-ilm ay yakuna ar-rajulu muftiran fa idza baqiya shay'un min Sya'ban akhadha fi as-sawm li hali syahri Ramadan. Dan maksud bagi hadis ini di sisi sebahagian ulama iaitu seseorang duduk dalam keadaan tidak berpuasa apabila tinggal lagi sedikit hari daripada Syaban, dan dalam keadaan dia akhadha fi shaum, maksudnya puasa li hali syahri Ramadan, kerana dia nak menyambut situasi menyambut bulan puasa tu. Jadi maksudnya simpan tenaga masa tu separuh akhir Syaban tu, tidak puasa tu, simpan kekuatan untuk menyambut dengan baik puasa bulan Ramadan tu. Itulah maksud hadisnya. Wa qad ruwiya 'an Abi Hurairah 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yushbihu qawlahu ay qawla ba'd ahli al-ilm. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan yang menyerupai perkataan sebahagian ulama tu. Wal ma'na wa hadha haitsu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini maksudnya makruh puasa pada separuh akhir Syaban kerana nak menghadapi situasi bulan puasa tu. Maksud ini haitsu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sama seperti di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddimu syahra ramadhana bi siyamin illa ay yuwafiqa dhalika sawman kana yasumuhu ahadukum. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang puasa pada separuh akhir Syaban tu, maksudnya sama seperti ini, iaitu janganlah ada sabdaan Rasulullah SAW yang lain, maksudnya jangan kamu mendului puasa bulan Ramadan tu dengan mana-mana puasa. Jadi maksudnya sebelum bulan puasa jangan puasa pada bulan Syaban, separuh akhir Syaban tu, kecuali maksudnya pada hari-hari nisfu akhir Syaban tu boleh puasa. Puasa macam mana? Puasa, dia nak puasa tu berbetulan hari tu biasanya dia puasa. Contohnya dia puasa selalu Isnin, Khamis. Betulan ada juga dalam separuh akhir Ramadan tu Isnin, Khamis. Kalau begitu boleh
dia puasa pada hari-hari itu. Ada hari dia puasa selalu berbetulan hari itu ada. Dalam nisfu akhir Syaban tu, kalau begitu tak apa. Kalau tidak, orang tu tidak selalunya puasa begitu, tiba-tiba separuh akhir Syaban tu dia nak puasa. Itu dilarang. Waqad dalla fi hadzal hadits innamal karahiyatu ala man yata'ammadu as-siyama li hali Ramadan. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa hanya menjadi makruh, yakni larang itu ke atas mereka yang sengaja puasa pada separuh akhir Syaban itu. Tujuannya mereka nak menyambut puasa bulan Ramadan itu. Itu dilarang. Kalau separuh akhir Syaban itu betulan orang tu selalu puasa Isnin Khamis. Jadi dalam 15 hari Syaban, separuh akhir Syaban tu, bila tiba Isnin Khamis, orang tu puasa. Sebab dia selalu puasa istiqamah. Pada bulan lain pun sepanjang tahun dia puasa selalu. Bagi orang tu harus puasa. Kalau tidak, sengaja sebagai nak menyambut bulan puasa, sebelum bulan puasa, puasa dulu. Dengan cara itu tidak benar. Jadi daripada penjelasan kita dapat faham ni, kiranya dah ada penyelesaian mengenai pencanggahan dua bab berturut-turut yang kita baca ni. Jadi itu juga dikatakan adat kebiasaan Imam Tirmizi. Memang Imam Tirmizi begitu. Kalaulah ada satu bab setelah dia kemuka, sekiranya ada hadis lain agak bercanggah dengan hadis ada dalam bab ni, dia akan adakan bab tu selepas daripada bab yang dah dia sebut. Nak bagi tahu ada pencanggahan dua riwayat dalam bab ni, dia akan kemuka selalu. Dan kemudian Imam Tirmizi akan bawa penjelasan-penjelasan supaya dapat selesaikan pencanggahan yang ada dalam dua bab itu. Babu ma jaa fi lailatin nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت رواية daripada Aisyah radhiyallahu taala anha kata faqadtu, saya hilang, tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam. Malam tu kiranya giliran di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba waktu tengah malam Rasulullah SAW tidak ada di sisi Aisyah. Fakharajtu, maka aku pun keluar, tujuannya nak cari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa bil baqi'i, bila dia keluar cari, kelihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Baqi, tanah perkuburan Baqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diri di situ. Faqala akunti takhafina
an yahifallahu alaiki wa rasuluhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu bimbang Allah dan Rasulnya mengkhianati, menzalimi kepada engkau? Maksudnya, adakah kamu bimbang malam giliran engkau ni, malam giliran kamu ni, aku tinggal pergi kepada isteri lain dengan cara tu, kira-kira aku menzalimi kepada engkau. Adakah kamu bimbang begitu? Faqultu ya Rasulullah. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia kata, ya Rasulullah, zanantu annaka ataita ba'da nisa'ika. Jadi Aisyah pun kata, memang saya sangka engkau datang di sisi sesetengah isteri engkau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Maksudnya turun di sini bukan Allah subhanahu wa ta'ala turun dengan zat dia di langit pertama, tidak. Jadi hadis-hadis mutasyabihat begini biasanya ulama muhaddisin ta'wil ambil makna yang lain selain daripada makna zahir hadis supaya dapat mengelak daripada fahaman tashbih dan juga tajsim. Jadi maksudnya di sini muhaddisin ambil Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, maksudnya malaikat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun muhaddisin kata maksud di sini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menuju ke langit dunia. Tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengampun dosa-dosa hamba-hamba dia. Jadi itulah maksudnya, sepatutnya sebaik-baiknya kita ambil, jangan kita ambil makna zahir Allah turun di langit pertama, ketika itu arasnya kosong, tidak ada siapa-siapa duduk atas tu, kemudian Allah naik balik duduk di atas aras dan sebagainya. Tak perlu kita ambil tafsiran yang bukan-bukan, yang akan terlibat dengan akidah mujassimah musyabbihah yang bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Fayaghfir li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa hamba. Bilangan hambanya lebih banyak. Bilangan hamba yang diampun dosanya lebih banyak daripada bilangan bulu domba, bulu kambing, ghanam, kambing, kalb, anjing. Apa di sini maksudnya? Min adadi sya'ri ghanamin, lebih banyak daripada bulu kambing. Maknanya banyak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dapat ampun malam tu. Kalbin, kalbin maksudnya qabilah bani kalb, bukan terjemah anjing begitu. Maksudnya kambing-kambing kepunyaan daripada qabilah bani kalb itu. Maksudnya kabilah Bani Kalb ni memang mereka ni mempunyai banyak kambing. Jadi dapat diampun bilangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ni lebih banyak daripada
Bilangan bukan bilangan kambing. Bilangan daripada bulu-bulu kambing tu. Jadi maknanya banyak. Tak dapat bilang. Begitu banyak Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa pada malam nisfu Sya'ban tu. وفي الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمدا يقول يضاعف هذا الحديث. Imam Tirmizi kata hadis Aisyah ni kami tidak menganggap ma'ruf kecuali daripada tarik ni, tarik yang mana datang daripada hadis Hajjaj tadi. Dan juga Imam Tirmizi kata saya dengar Muhammad maksudnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata yudha'ifu hadzal hadits. Dia mentadhifkan hadis ni. Maksudnya di sisi Imam Bukhari hadis yang kita dah baca ni dhaif di sisi Imam Bukhari. Wa qala Yahya bin Abi Katsir, Imam Yahya bin Abi Katsir juga kata lam yasma' min Urwata. Yahya bin waqala Yahya bin Abi Katsir lam yasma' min Urwata, dan katanya Imam Bukhari juga Yahya bin Abi Katsir ni tidak dengar daripada Urwah, tidak ada sama daripada Urwah. Dalam sanad hadis itu ada an Yahya bin Abi Katsir an Urwata an Aisyah begitu. Jadi Imam Bukhari kata Yahya bin Abi Katsir juga tidak dengar hadis daripada Urwah. Maksudnya sanad terputus di situ. Wal Hajjaj, dan satu lagi masalahnya Hajjaj bin Artad yang riwayat daripada Yahya bin Abi Katsir juga lam yasma' min Yahya bin Abi Katsir, tidak dengar juga hadis daripada Yahya bin Katsir. Jadi maksudnya sanad ni terputus-putus. Bila sanad itu tidak mausul, tidak sambung terus, sanad hadis itu dianggap dhaif. Jadi walaupun hadis ni, sanad hadis ni dianggap dhaif berkenaan dengan fadilat kelebihan nisfu Sya'ban ni, ada beberapa ahadis datang riwayat. Jadi a'immah hadis, ulama muhaddisin kata majmu'uha yadullu ala anna laha asla. Bila dah banyak tarik dan banyak sanad di situ, kiranya dengan himpunnya sanad-sanad itu semua dianggap hadis ni ada asal, punca datangnya hadis itu. Jadi walaupun hadis bab yang kita dah baca ni hadis munqati, sanad terputus, kiranya maksud daripada hadis itu diterima dan boleh juga mengambil iktibar daripada maksud hadis itu. Babu ma jaa fi saumil muharrami.